Okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Disebabkan oleh PKP, jadi kita akan buat ulang kaji untuk PSV bagi minggu ni. Okey, kalau ikutkan topik ni kita dah belajar pada awal tahun, tapi kita akan buat ulang kaji sahaja untuk dapatkan awak punya markah PBD. Jadi kita akan pergi kepada 1.1 iaitu garisan. Makna garisan, kita tengok dulu. Garisan ialah hasil cantuman siri titik yang wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan aspirasi seni visual. Contohnya terhasil daripada daun. Kalau kita tengok pada daun, dia ada kesan garisan. Okey, kesan garisan. Di mana garisan ni kita boleh lihat pada daun, pada batang pokok. Okey, apa lagi? Antara apa ni orang kata alam semula jadi punya ni lah, contohnya macam bunga. Okey, dia ada kesan urat-urat tu. Jadi urat-urat tu ialah garisan. Okey. Kemudian kita ada juga pada objek buatan manusia seperti tayar, seperti bakul dan banyak lagi. Dan kita akan tengok kepada jenis garisan. Okey, untuk jenis garisan yang kita dah pelajari pada tahun ini ada 10 jenis garisan berbeza. Okey, untuk yang pertama kita akan lihat garisan titik-titik. Macam mana bentuk garisan titik-titik ni? Okey. Okey, ini ialah garisan titik-titik. Terhasil daripada titik-titik yang berulang. Titik-titik yang berulang. Okey, yang berulang. Kalau tak berulang, kalau ada satu titik je, dia bukan garisan lah. Dia ialah titik. Berbeza Kemudian kita akan lihat yang kedua iaitu garisan bersawang. Untuk garisan bersawang, biasanya kita akan dapat lihat pada yang ini seperti labah-labah, sarang labah-labah. Okey, sarang labah-labah Okey, seterusnya untuk garisan melintang. Okey, ini yang paling banyak kita jumpa. Contoh paling dekat dengan kita ialah buku latihan. Pada buku latihan dia ada garisan melintang. Okey, dekat rumah kita pun ada juga. Awak boleh cuba carilah. Okey, kemudian garisan menegak. Apa itu garisan menegak? Okey, ini ialah contoh garisan menegak. Seperti yang awak dapat lihat, dia hampir sama dengan garisan melintang, tetapi kedudukan dia yang berbeza. Okey, kalau tadi baring, yang ini dia berdiri. Sebab tu dia namakan menegak. Okey, kemudian kita ada juga garisan putus-putus. Okey, garisan putus-putus dia ialah gabungan garisan yang pendek tetapi berulang. Kalau tadi titik berulang, ini garisan pendek berulang. Kalau kamu lihat dia seakan-akan garisan jelujo sama ada jelujo halus ataupun jelujo kasar. Okey, kemudian kita ada juga garisan beralun di mana dia seperti ombak ataupun di padang pasir boleh menghasilkan ataupun menimbulkan kesan gerakan. Okey. Kemudian kita ada garisan berpancar. Garisan berpancar ni mesti ada satu titik permulaan dan dia memancar sama ada dari tepi ke dalam ataupun daripada tengah ke luar.
Kalau macam contoh ni dari tengah ke luar. Dari titik tengah ni dia bawa ke luar. Jadi nampak seolah-olah dia dari bahagian dalam. Okey, kemudian kita ada silang pangkah. Okey, garisan silang pangkah ni kita guna biasanya pada gambar yang kita nak timbulkan jadi bentuk 3 dimensi kebiasaannya. Okey, kita boleh guna juga untuk menghasilkan hasil-hasil seni, karya seni ataupun objek-objek buatan. Okey, selain daripada tu kita ada garisan berlingkar. Okey, garisan berlingkar ni seperti ubat nyamuk ataupun seperti ular yang berlingkar. Okey, dia berputar macam ni ha. Okey. Seterusnya ialah yang terakhir, garisan bergerigi. Seperti segitiga tetapi dia berulang. Tajam. Okey, boleh dalam keadaan melintang atau menegak. Okey. Jadi itu ialah 10 jenis garisan yang kita dah pelajari. Okey, daripada jenis-jenis garisan ni kita nak tengok apakah fungsi garisan-garisan ni. Okey, jadi yang pertama fungsi dia ialah untuk menghasilkan rupa di mana ia terhasil, rupanya terhasil apabila titik penghujung garisan bertemu dengan titik permulaan. Kalau titik itu tidak bertemu, dia hanya sekadar garisan. Dia bukan rupa. Okey, kemudian dia boleh menghasilkan bentuk di mana lorekan garisan yang berterusan akan menghasilkan tone dan mewujudkan bentuk. Okey, bentuk 3 dimensi pun boleh terhasil daripada garisan ni lah. Mewujudkan ilusi ruang di mana dengan saiz yang berbeza, ketebalan dan jarak yang berbeza. Okey, dia akan menghasilkan nampak sama ada jauh, dekat, besar, kecil. Okey. Menghasilkan jalinan di mana terhasil daripada ragam garisan dan jenis yang berbeza. Jalinan ni contoh jalinan tampak, jalinan sentuh. Biasanya pada objek-objek buatan lah. Okey, kemudian menghasilkan motif dan corak di mana dia terhasil apabila garisan ni dilakukan secara berulang. Okey, bila dia berulang dia akan menghasilkan satu corak yang baru. Okey. Adakala corak berulang menggunakan warna yang berbeza juga boleh menghasilkan motif yang lebih cantik lah. Contoh kalau garisan menegak tadi awak ulang dengan ketebalan yang berbeza, warna yang berbeza, dia akan menghasilkan satu corak yang baru. Okey, kemudian dia juga menghasilkan tone melalui jarak antara garisan. Okey. Jadi untuk hari ini, aktiviti yang saya nak awak lakukan, hasilkan satu karya menggunakan jenis-jenis garisan yang kita dah pelajari, menggunakan kertas, pensel warna atau pen warna atau crayon. Apa-apa saja yang awak ada kat rumah boleh guna. Okey, langkah dia, lakarkan garisan mengikut kreativiti di atas kertas. Awak boleh warnakan bahagian yang bersesuaian. Garisan juga boleh dihasilkan menggunakan pen atau pensel warna. Dan saya nak hasil yang awak buat tu awak hantar kepada saya dalam tempoh 1 minggu bermula hari ini sehingga Selasa minggu hadapan. Okey, ada tempoh 1 minggu, jadi awak ada banyak masa untuk hasilkan karya ni. Pastikan awak hantar kerana saya akan beri markah dan markah ni kita akan masukkan di dalam penilaian awak menggantikan peperiksaan akhir tahun. Kiranya awak tak hantar jadi tak ada markah lah. Okey, jadi dari cikgu untuk minggu ni itu sahaja. Okey, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.